Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Ahli Jabatan Kuasa, barisan ulama, asatizah, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Dan tuan-tuan, pada saat dan ketika ini Allah letakkan kita tuan-tuan di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah. Dalam banyak-banyak tempat dekat kawasan tuan-tuan ni, inilah tempat terbaik, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata antara bukti ini tempat yang terbaik tanpa perlu tengok pada Al-Quran dan hadis, kita boleh tengok dengan cara logik. Contohnya tuan-tuan tengok di hotel-hotel besar 5 bintang, ada setengah-setengah tempat di luar negara dia panggil hotel dia 7 bintang. Nak beritahu power lah hotel dia ni. Tuan-tuan try masuk hotel dia, kaki ayam. Masuk hotel tu kaki ayam, dihalau terus. Hotel walaupun 7 bintang sekalipun, masuk kena pakai kasut, pakai selipar, pakai selipar yang elok lah. Tetapi surau, walaupun surau biasa-biasa, tuan-tuan, walaupun kasut mahal, tuan-tuan baru nak melangkah masuk, Tok Siak dah hambat tentang keluar. Sebab ini kemuliaan rumah Allah, tak boleh masuk pakai kasut. Walaupun hotel tu mahal, masuk ke kayam kena halau, pakai kasut boleh masuk. Tetapi rumah Allah tidak. Kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur pada Allah untuk berada di rumah Allah. Kata ulama, kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Walaupun satu orang tu tuan-tuan, rumahnya bersambung-bumbung dengan masjid sekalipun, rumah dia dengan surau sambung-bumbung, tanpa taufik dan hidayah daripada Allah, belum tentu dia sampai. Jadi sebab itu kita kena syukur pada Allah. Siapa syukur, Allah Ta'ala akan tambah. Sehingga ada masyayikh beritahu, orang yang syukur sembahyang maghrib berjemaah tadi, syukur, ya Allah, Alhamdulillah engkau pilih aku sembahyang berjemaah. Maka disebabkan syukur dia itu, Allah akan beri taufik pada dia untuk dia sembahyang isyak berjemaah. Siapa syukur dapat sembahyang isyak berjemaah, Allah akan beri taufik dia sembahyang subuh besok berjemaah. Maka sebab itu ayah-ayah, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita kena syukur kepada Allah dalam setiap amal yang kita buat. Bukan saja dapat makan kenyang syukur, dapat buat satu amal pun syukur, walaupun dapat ucap satu subhanallah, kerana ianya taufik dan hidayah daripada Allah. Tuan-tuan, ayah dirahmati lagi dikasihi Allah, ini musim keadaan sekarang ni kan, lepas wabak ataupun lepas PKP ni, Masya Allah, kita diminta untuk jaga-jagakan saf. Sehingga ada setengah-setengah orang yang merupakan merpati masjid, merpati surau, selalu datang. Ada yang tak datang dah sekarang. Baru-baru ni kami di Kuantan ada program, jadi AJK minta pergi ziarah. Ada satu orang haji ni, dia orang masjid, orang surau, lepas PKP tak pergi masjid dah. Jadi AJK risau, kot sakit ke apa ke kan, tak keluar rumah terus, tak pergi masjid dah. Kita pun pergi ziarah, Masya Allah. Dia orang masjid, muka pun ada nur, dengan senyuman, dengan janggut dia, subhanallah. Kita pun tanya, Masya Allah, Haji apa khabar, sihat? Alhamdulillah, dia kata sihat semua. Jadi dah borak-borak, dah minum air semua, nak balik baru tanya. Tu kaedah dia. Nak balik pun tanya, katanya awal-awal ni kan kena hambat pula. Nak balik pun tanya.
Haji minta maaf lah, nak tanya. Orang masjid sebenarnya risau. Haji dulu mempati masjid. Lepas PKP Haji tak datang dah. Kenapa? Haji tu beritahu saya tak datang sebab saya trauma. Saya jadi takut nak keluar rumah kita. Tetapi yang sebetulnya Ustaz, saya tak pergi masjid ni kerana saya tak setuju sembahyang berjemaah tak rapat kata. Sebab yang saya faham sembahyang berjemaah ni mesti rapat. Jadi sebabkan itu saya tak pergi masjid. Saya pun tanya Haji, sembahyang kat rumah dengan siapa? Dengan anak-anak? Tak, sembahyang seorang. Kalau sembahyang dengan anak-anak gagah lagi. Sembahyang seorang kat rumah. Baik. Kita pun beritahu apa yang diberitahu oleh ulama kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari hafizahullah taala, ulama besar. Orang tanya dia, Syekh, apa pandangan Syekh tentang jarak-jarakkan saf ni? Jarak-jarakkan saf ni. Baik. Syekh Nuruddin menerangkan tentang, nak beritahu tentang jarak-jarakkan saf ni, sebab ada orang tak pergi masjid sebab tu. Jadi kalau tuan-tuan di tempat tuan-tuan ada yang macam tu, tuan-tuan boleh cerita pasal ni. Baik. Tuan-tuan kena tahu jarak-jarakkan saf ni memang tidak sunnah. Memang tidak sunnah. Tetapi Syekh Nuruddin kata kena tahu perbezaan semayang dekat rumah dengan semayang kat surau dalam masjid, walaupun jarak beza langit dan bumi. Pertama, rumah tu rumah kita, ini rumah Allah, tempat turunnya rahmat Allah. Yang tu dah tinggi dah, dah beza sangat dah tu. Kalau kita kata saya semayang kat rumah cukup lah. Yang tu rumah kita, yang kita tengok Astro ke, tengok YouTube ke apa, ini rumah Allah, beza langit dan bumi dah. Yang kedua kata Syekh Nuruddin, siapa yang ambil wuduk dalam hadis sebut, pergi ke masjid, satu langkah Allah ampun dosa, beri pahala, naik darjat. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan berjalan pergi masjid termasuk sembahyang Jumaat ialah berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Debu sahaja yang melekat pada anggota orang keluar jalan Allah diharamkan api neraka hatta asapnya. Ini tuan-tuan jangan main-main. Debu pun Allah Taala kira. Tuan-tuan, debu ni benda bernilai ke tak? Tak bernilai. Tuan-tuan ada kereta, debu melekat kat kereta tuan-tuan. Apa tuan buat? Basuhlah debu. Debu melekat dekat kasut. Buat apa? Basuhlah. Debu ni nilai tak? Tak ada nilai. Tetapi debu di jalan Allah Ta'ala begitu bernilai, nak begitu mulia di jalan Allah, sehingga debu yang melekat pada anggota orang berada di jalan Allah diharamkan api neraka hatta asapnya. Bayangkan tuan, masuk masjid kaki kanan dah dapat satu, dah hidupkan satu sunnah, masya-Allah. Baca Allah maftahli ababa rahmatik dulu dalam masjid. Macam kita duduk sekarang ni, bukan duduk saja, nampak macam buat satu amalan, iaitu majlis ilmu. Tapi sekarang tuan-tuan, saya dan tuan sedang buat 3 amal. Apa dia? Pertama, i'tikaf. Itu i'tikaf fi hazal masjidillah ta'ala. Setiap detik dapat pahala, insya-Allah. Ibadah yang kedua yang sedang kita buat sekarang, yang mungkin kita tak perasan, intizar fi salat. Sedang tunggu waktu solat. Orang yang tunggu solat ni, sekarang kita tengah sembahyang Isyak ni, setiap detik, setiap saat malaikat doakan untuk dia. Subhanallah. Itu ibadah yang lain. Ibadah yang kita sedang kita buat apa dia tuan-tuan? Majlis ilmu, majlis maghfirah, keampunan. Bukan saja kita diampunkan, bahkan orang tua kita yang telah mendahului kita, namanya disebut-sebut oleh Allah di majlis para malaikat. Bayangkan tuan-tuan, ni Syekh Nuruddin beritahu tentang bab keadaan sekarang ni. Yang tak dapat, Syekh Nuruddin kata, rapatkan sah je. Kita pun sedih lah tak dapat, tapi yang lain semua dapat, kata Syekh Nuruddin. Jadi kalau kita kata berpada semain kat rumah pun padan dah, maka rugilah kita tuan-tuan sebenarnya. Maka kita ambil lah tuan peluang untuk semayang kat masjid, masya-Allah, semayang kat surau. Kita doalah supaya Allah Ta'ala beri satu ketika, mungkin 2-3 hari lagi mudah-mudahan, dan masa yang terdekat kita dapat rapatkan saf balik. Dulu masa boleh dapatkan saf, mungkin kita ada waktu-waktu tak dapatkan saf. Orang suruh rapat, kita rimas lah, rapat impit-impit pula. Tak tahu ke orang nak semayang ni impit-impit. Mungkin Allah Ta'ala tarik nikmat tu sebabkan kelemahan kita. Jadi kita teruskan dapat solat berjemaah di masjid. Baik. Jadi tuan-tuan, kita syukur banyak pada Allah dalam apa pun keadaan. Mukmin ni kata ulama, Allah Ta'ala bagi ujian pada dia, ujian semua dia gembira. Ujian yang tak baik dia sabar, ujian yang baik dia bersyukur. Kedua-dua menggembirakan mukmin. Ini sifat orang mukmin tuan. Bahkan tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah cipta kita sebagai sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini sebaik-baik kejadian. Asyraful makhluqat. Allah sebut wa laqad karramna bani Adam.
Kami telah muliakan anak-anak Adam fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Dekat daratan mulia, kat laut pun mulia. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala beri pada manusia. Namun perlu kita tahu, satu ketika dulu tak ada satu makhluk pun kenal siapa manusia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah kamu tahu hai manusia bahawa dulu tak ada siapa pun kenal kamu? Allah yang memperkenalkan kita kepada makhluk yang lain. Sehingga kan malaikat telah mempertikaikan penciptaan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Allah, nak cipta manusia yang mana menjadi khalifah, nak jadikan khalifah kat muka bumi. Ini semua akan tumpahkan darah kat muka bumi, bergaduh sama sendiri. Kata ulama, macam mana malaikat boleh tahu? Kerana mengikut pengalaman mereka tentang penduduk bumi sebelum manusia. Siapa dia? Jin. Sebelum manusia, jin telah mendiami bumi. Sebab itu kaedah dalam Quran, nak tahu siapa yang diciptakan dulu, siapa yang Allah sebut dulu. Kan? Jin ni wal ins. Jin Allah sebut dulu, baru ins. Laila wan nahar, malam dan siang. Malam Allah cipta dulu, baru Allah Ta'ala cipta siang. Itu kaedah Al-Quran. Dan disebabkan itu, kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan makan berjemaah, biasanya setengah-setengah orang kata, ada buah ni, kita makan buah dulu, ini baik. Kan? Orang kata makan buah bagus, ini sunnah. Cuba tuan-tuan dalil. Mana hadis Nabi SAW bagi tahu makan buah dulu? Dalam hadis tak ada tentang makan buah dulu. Nabi suruh makan buah dulu. Tetapi di mana ulama ambil kaedah makan buah dulu ni? Sehingga kan Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah juga menyebutkan tentang makan buah dulu baru makan nasi ataupun roti. Mana dalil dia? Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqiah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan di syurga Allah Ta'ala hidangkan buah-buah, setelah itu Allah hidangkan daging. Itu kaedah. Buah Allah hidang dulu, baru hidang daging. Sebab itu ulama suruh kita makan buah dulu, baru makan daging ataupun makan nasi dan sebagainya. Itu kaedah. Walaupun dalam hadis tak ada, tapi kaedah. Baik. Jadi malaikat pertikaikan ciptaan manusia. Penciptaan manusia ini dipertikaikan. Maka Allah SWT bagi tahu, wahai malaikatku, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan tuan-tuan, apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam AS. Kisah ni panjang. Tajuk mana ni bukan tajuk tu, ni sekadar nak kaitkan dengan kisah yang kita nak cerita malam ni. Jadi saya tak cerita pada fokus pada ciptaan Adam lah. Cuma sikit bingkisan. Baik. Adam diciptakan. Setelah cipta, maka Adam AS, kata ulama, apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada seluruh malaikat tentang luar biasanya penciptaan manusia kita ni, tuan-tuan. Kenapa? Bila roh masuk dalam tubuh Adam, perkataan pertama keluar daripada mulut Adam ialah alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maka sebab itu seluruh penduduk langit terkejut. Dahsyatnya makhluk ni. Masuk roh je, keluar perkataan pertama alhamdulillah. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Kita main handphone, kita charge handphone sampai bateri. Kita on, kalau handphone kita Huawei, keluar Huawei, macam tu lah. Ini masuk je tentang roh. Ucapan pertama Adam ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, yang menunjukkan seluruh penduduk langit apa dia? Adam berjalan, jumpa saja mana-mana makhluk, Adam bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia mendoakan kesejahteraan. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau jumpa, walaupun satu orang, seorang je, ataupun kita main mesej dengan satu orang, apa kita cakap? Assalamualaikum. Kalau kita belajar bahasa Arab, untuk satu orang lelaki ka, untuk perempuan ki. Tetapi kenapa kita cakap assalamualaikum? Ada tak orang yang terlampau rasa saya ni paling pandai bahasa Arab, saya rasa semua ni salah, bagi salam ke satu orang assalamualaikum? Sepatutnya assalamualaika, itu baru betul. Saya pandai bahasa Arab. Tapi orang pandai bahasa Arab pun tak cakap macam tu, sebab dia tahu kaedah. Sebab Adam AS yang mulakan jumpa mana-mana makhluk assalamualaikum. Sebab itu sampai hari ini, walaupun kita jumpa satu orang, kaedah Arab kata assalamualaikum, tapi kita assalamualaikum. Sebab ambil berkat daripada apa yang atuk kita Adam AS telah sebutkan. Baik. Yang ketiga, Allah ajar Adam AS nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Telah diajar Adam ni nama-nama.
Ini pokok. Kalau macam ni namanya pokok. Kalau ni namanya batu. Dan kata ulama, Allah ajar pada Adam ni hampir semua yang dekat syurga tu, nama-nama tu Allah beritahu pada Adam. Yang malaikat pun tak tahu. Allah beritahu pada Adam, wahai Adam, tanya malaikat. Wahai malaikat, ni apa? Malaikat kata tak tahu. Ini pokok. Ini pokok. Hadhihi syajarah. Ini pokok. Ini apa malaikat? Ini tak tahu. Ini batu. Hajar. Batu. Malaikat tak tahu. Sehingga kan Imam Al-Razi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Razi, satu kitab tafsir antara yang banyak jilid lah, namanya Tafsir Al-Razi. Dalam menterjemahkan kisah ni, Allah Ta'ala telah perintahkan, kata Imam Al-Razi rahimahullah, Imam Al-Razi beritahu apa? Allah telah perintahkan kepada Adam, tanya. Ini soalan tahir kepada malaikat. Dah tanya semua dah, ni tahir. Ini bukan saya sebut, Imam Al-Razi sebut dalam kitabnya Tafsir Al-Razi, dalam menafsirkan tentang ayat ni. Apa dia? Wahai malaikat, kata Adam, bila mana manusia diciptakan, manusia ni ada waktu dan ada satu waktu dia akan keluarkan angin daripada badan dia. Kita panggil apa? Kentut lah kan. Tapi bahasa Arab dia tak panggil kentut. Ni nak cerita. Ni bukan saya cerita, Imam Al-Razi dalam kitab tafsirnya, tuan-tuan. Nak tanya malaikat. Baik. Dia angin keluar, bunyi tak ada, bau pun tak ada. Apa nama dia? Kita semua kentut. Dalam bahasa Arab tak. Tanya malaikat. Allah kata, wahai Adam, tanya. Malaikat kata, ana la adri. Kami tak tahu, saya tak tahu. Tak tahu. Wahai Adam, kata Allah, bagi tahu sekarang. Maka Nabi Adam bagi tahu, kalau angin keluar, bunyi tak ada, bau pun tak ada, namanya fuswatun. Terkejut malaikat, tak pernah dengar tuan. Ini dalam tafsir Ar-Razi, bukan dalam buku-buku cerita, bukan. Dalam tafsir tuan. Dalam kitab tafsir tuan boleh tengok. Baik. Wahai Adam, tanya lagi. Ini soalan last tentang buang angin je tuan. Soalan last tentang buang angin. Adam kata, wahai malaikat, ada ketika bunyi tak ada, bau je ada. Apa benda? Angin keluar, bunyi tak ada, bau je ada. Malaikat kata tak tahu. Allah beritahu, wahai Adam, beritahu malaikat, kalau angin keluar, bunyi tak ada, bau ada, namanya fisyatun. Tadi fuswatun, ni fisyatun. Wahai Adam, tanya lagi. Bunyi ada, bau pun ada. Malaikat kata tak tahu, wahai Adam. Tak tahu. Wahai Adam, kata Allah, bagi tahu. Adam bagi tahu, kalau bunyi ada, bau pun ada, namanya usah Harun. Malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiun alim. Wahai Allah, Maha Suci Engkau je yang tahu, ya Allah, kami tak tahu, ya Allah. Kami tak tanya lagi dah. Tak tanya lagi dah. Kami tak tanya dah. Subhanaka la ilma lana, Engkau yang tahu. Ini tuan-tuan. Baik. Ini perkara pertama yang mana malaikat tengok manusia ni memang penciptaan yang luar biasa. Kata ulama, ada banyak berlaku beberapa kali yang malaikat takjub tentang penciptaan manusia. Antaranya berlaku pada bulan Zulhijjah, iaitu berlaku ketika peristiwa korban anak Nabi Ismail AS yang dilakukan oleh ayahnya Ibrahim AS. Anaknya nama Ismail, ayahnya nama Ibrahim AS. Dan tuan-tuan, kita sekarang berada pada malam yang kedua daripada Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah, tuan-tuan kena tahu, ialah bulan terakhir dalam bulan Islam. Ni kira macam Disember ni, betul hujan. Bulan terakhir dalam bulan Islam. Bulan depan masuk Muharram. Muharram ni tahun baru. Tapi kita rasa biasa je. Tak rasa macam Disember. Cuti, pergi ke Penang, pergi ke perhentian, bercuti bawa anak. Biasa kita bercuti hujung tahun kan. Ni hujung tahun ni tuan-tuan. Kita berada di hujung tahun sekarang ni, Zulhijjah. Dan kata ulama, bulan Zulhijjah ni begitu luar biasa, sehingga kan berlaku dalam bulan Zulhijjah ni dua sunnah Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim AS ni dipanggil dengan nama Millati Abina Ibrahim Hanifah, bapa pengorbanan bagi umat ini. Dalam bahasa Arab, perkataan jalan
kita akan jumpa dengan 5 perkataan. Pertama dipanggil dengan tariq. Tariq ni jalan. Tariq apa? Jalan. Sebab itu kalau ayah-ayah kalau ingat masa pergi haji di Mina, kalau polis nak halau kita, nak suruh orang jemaah haji ni ke tepi, dia akan cakap tariq, tariq. Tariq tu jalan, suruh ke tepi. Kita dengar bunyi macam teh tarik je kan. Dia tariq. Tariq ni jalan. Yang kedua, sabil. Sabil ni pun jalan juga. Tu fi sabilillah kan. Sabil jalan juga. Infak fi sabilillah orang kata kan. Berada di jalan Allah, infak jalan Allah. Ni fi sabilillah. Menuntut ilmu ni juga fi sabilillah, masya-Allah. Yang ketiga dia panggil sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat jalan juga. Yang keempat dia panggil syari'. Kalau di Jordan, tempat tuan guru kita, masya-Allah, di Jordan dipanggil syari'. Jalan-jalan dipanggil syari'. Syari' jami'ah, syari' sultanah, syari' jalan. Kita pun pakai syari' juga, syariat Islam. Yang kita panggil kan syari', syariat Islam, jalan Islam. Syariat kita, syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Yang kelima, jalan dalam bahasa Arab dipanggil dengan nama millah. Millah, jalan juga. Bukan milah, milah nama orang. Millah. Millah ni jalan, jalan pengorbanan. Jadi syariat kita, syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Millah kita, millah Nabi Ibrahim. Millah ni lah jalan pengorbanan. Jadi jalan pengorbanan Nabi Ibrahim ni semua korban. Semua kira berkorban. Yang paling kecil apa dia Ustaz? Millah Ibrahim ni paling kecil pun power juga tuan-tuan. Korban juga. Apa dia? Sunat, berkhatan. Tu millah Ibrahim lah tu. Bukan senang. Ada orang dah tua baru sunat, dah besar baru sunat. Tu millah Ibrahim, korban tu. Subhanallah. Baik. Jadi tuan-tuan, berlaku dalam bulan Zulhijjah 2 millah Ibrahim. Sunnah Ibrahimiyah. Apa dia? Haji dan juga korban. Berlaku dalam bulan Zulhijjah. Dan tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala begitu suka dengan Ibrahim dan keluarganya. Bukan saja suka, Allah terima. Bukan saja suka, bahkan Allah telah terima. Apa bukti tuan-tuan? Buktinya segala perilaku keluarga Ibrahim diulang-ulang sampai kiamat. Bayangkan tuan, ni Allah suka. Ibrahim AS diperintahkan tinggalkan anak dan isterinya di satu tempat yang kering kontang, Makkahul Mukarramah, di Mekah, di satu tempat yang dipanggil Hijaz Muqaddis, di bumi Hijaz. Mekah masa tu bukan macam sekarang. Sekarang di Mekah ada kedai es krim, ada kedai jus. Orang lepas tawaf habis umrah, mana kita? Jom disaji restoran Felda, minum dekat Sofa Tower. Sekarang di zaman Nabi Ibrahim AS, Hazrat Maulana Ilmul Haq rahimahullah disebut, Nabi Ibrahim beritahu, ya Allah, jangankan orang, burung pun tak ada. Zaman tu nak beritahu gersangnya Mekah waktu tu, jangankan orang, burung pun tak ada. Subhanallah. Sekarang macam-macam ada tuan di Mekah. Ini berkat Nabi Ibrahim punya keluarga. Ni tuan-tuan Daus tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah perintahkan tinggal. Dan kisahnya panjang. Tetapi nak bagi tahu bahawa keluarga Ibrahim ni keluarga yang korban untuk agama. Memang selayaknya Ibrahim AS dipanggil dengan nama bapa pengorbanan. Sebab korbannya begitu banyak. Dan kata ulama, tinggalkan isteri dan anaknya dengan satu bekas kurma dan satu bekas air. Bukan tinggal saja, ada asbab. Bukan tinggal saja, ada orang kata tawakal je. Tawakal pun kena ada cara. Kena sediakan, baru tawakal, baru betul. Nak mohon projek, kertas kerja pun tak buat, tawakal je. Tak kena cara tu. Ada satu kumpulan manusia zaman Nabi dalam filah sedekah sebut, dalam filah haji, diceritakan oleh Syekh Waris Syekh Zakaria Syekh Syarampuri rahimahullah, dia pergi haji zaman sahabat tak bawa bekal makanan. Dia kata apa? Tawakal je, Allah bagi makan. Sampai Mekah, Allah test dia, Allah uji dia tak bagi makanan. Akhirnya apa berlaku? Minta sedekah ke Mekah. Sahabat Nabi jumpa, sahabat Nabi kata, kamu tak baca firman Allah dalam Quran, wa tazawwadu, Allah kata buatlah persiapan, sediakan bekal, baru tawakal. Itu cara yang betul. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim
bergerak. Kata ulama, yakinnya Hajar di balik perintah Allah ada bantuan Allah. Di balik perintah Allah ada janji Allah. Allah SWT kalau perintah bukan perintah saja, ada janji Allah di situ. Allah panggil kita semayang tuan, satu hari 5 kali. Hayya 'alas salah, marilah semayang. Bukan panggil saja. Hayya 'alal falah, siapa datang aku bagi kejayaan. Nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam kerjaya kita, nak berjaya dalam macam-macam perkara, semayang tak nak. Sedangkan janji Allah di sana, hayya 'alas salah, datang semayang. Hayya 'alal falah, siapa datang aku bagi kejayaan. Jadi tuan-tuan kata ulama, ditinggalkan Ismail AS dan ibunya Hajar AS oleh ayahnya Ibrahim AS, khilaf. Ada kata 8 tahun, ada kata 9 tahun, ada kata 11 tahun, ada kata 13 tahun. 4 pandangan. Baik. Ismail AS anak Nabi Ibrahim yang pertama. Yang Ibrahim AS kahwin lama tak dapat anak. Dapat anak, letak nama Ismail. Ramai orang Malaysia nama Ismail. Bahkan ada jalan-jalan taman kat tempat kita pun ada nama Ismail. Kan? TTDI Ismail juga. Masya-Allah. Cuba tukang tanya nama Ismail. Orang nama Ismail kalau ada kat tempat tuan-tuan, bang, nama bang Ismail? Ya saya. Kenapa nama bang Ismail? Dia akan cakap kerana mak saya ambil berkat Nabi Ismail AS. Apa maksud Ismail? Dia pun tak tahu. Kebanyakannya orang tak tahu kenapa nama Ismail, melainkan hanya kerana nak ambil berkat nama Nabi Ismail. Kata almarhum guru kami Kyai Wizarun Tafra Abdullah rahimahullah, dia kata Ismail datang daripada dua perkataan. Pertama Isma', yang kedua Ail. Isma' ni dengar, Ail ni Allah. Orang-orang Bani Israel panggil Allah dengan Ail. Kita Ail juga, Ilahi. Kita dah panggil Ilahi lah. Dia Ail. Sebab itu tuan-tuan pergi di Palestin, tuan-tuan tengok flag kita orang Israel semua Il. IL. Dan Israel itu sendiri adalah bahasa Yahudi yang dalam bahasa Melayu hamba Allah. Isra' tu hamba, Il tu Allah. Dan tak heran kenapa malaikat semua ada Il kat belakang. Jibril, Mikail, Israfil, semua Il kat belakang. Jadi Ismail ni maksudnya Allah dah dengar doa saya. Nabi Ibrahim letak nama Ismail kerana Allah dah terima doa saya. Saya nak anak, selama ni saya minta dengan Allah, hari ni Allah terima doa saya, maka saya letak anak namanya Ismail. Allah telah mendengar, mengkabulkan doa saya. Itu maksudnya tuan-tuan. Baik, ditinggalkan bayi yang kecil, satu wanita yang agung, ditinggalkan di bawah panasnya mentari Mekah. Bukan panas Malaysia, bukan panas layang, panas Mekah tuan. Tuan-tuan nak tahu panas Mekah ke tak? Tanya siapa yang ada pengalaman hilang selipar kat Masjidil Haram. Hilang selipar kat Masjidil Haram, daripada pintu masjid nak pergi kedai selipar, tuan-tuan tahulah tapak kaki macam mana rasa. Itu baru sikit tuan-tuan, ada lindung bayang-bayang bangunan. Belum macam Bilal bin Rabah dibaringkan atas padang pasir. Belum macam Hajar Ismail AS di saat ketika itu Mekah kering gonta. Maka Hajar seorang ibu tengok bayi yang nangis, kedahagaan, tak ada air, di tanah yang gersang, putus harap pada makhluk. Lagi di Safa atau Marwah 7 kali tuan-tuan, untuk melihat andai ada pedagang-pedagang yang lalu. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, larian itu, wanita agung itu Allah suka sampai kiamat. Rukun haji, rukun umrah ada di ibadah sa'i. Hanya larian cari air tuan-tuan. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala bila suka, benda tu diulang-ulang. Allah suka. Larian itu kita diperintahkan untuk dalam haji dan umrah sa'i. Tak ada satu orang pun kalau pergi Mekah buat umrah, ustaz saya tawaf dia, sa'i saya malas. Tak sah umrah dia. Saya malas, saya nak tidur. Saya datang sini tahun ni umrah, saya nak buat tawaf, tahlul dia. Tak sah tuan. Jangan main. Larian satu wanita agung. Dan tuan-tuan, korban satu wanita agung, tangisan satu wanita agung, risau wanita agung, tangisan bayi yang kecil. Allah telah keluarkan Zam-Zam yang kita minum, yang lazatnya, nikmatnya, sampai kiamat dapat minum Zam-Zam. Dan tuan-tuan, Masya Allah, kita minum Zam-Zam dengan nikmat, dengan lazat, dengan mudah, Masya Allah. Sedar tak kita, Masya Allah, air Zam-Zam tu tuan-tuan adalah korban daripada satu wanita agung, linangan air matanya, tangisan satu bayi di bawah panas matahari Mekah, kepanasan terik Mekah, dengan kedahagaan yang begitu luar biasa. Korban ruh insannya dapat minum air Zam-Zam. Subhanallah.
Dan tuan-tuan, Masya Allah, diringkaskan cerita, setelah itu Nabi Ibrahim AS pulang. Kata ulama, Allah perintahkan Ibrahim AS untuk sembelihkan anak dia. Kata ulama, 3 malam betul-betul Ibrahim mimpi. Dan Ibrahim AS beritahu pada Ismail AS. Ismail kata apa? Fafa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Buatlah ayah seperti yang diperintahkan, engkau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Bayangkan, kalau kita lah dah tinggal lama dah ya kan, balik-balik dah lah tak bawa apple, coklat ke apa kan, buah tangan tak bawa balik mimpi pula. Tetapi tidak berlaku pada Ismail. Kenapa? Didikan ibu yang salihah. Tuan-tuan tengok kesan didikan mak. Walaupun ayah tak bersama, tapi didikan ibu yang salihah membentuk anak yang saleh. Walaupun ayah pergi offshore, walaupun ayah kerja overtime banyak, jarang ada kat rumah, tapi didikan ibu yang salihah membentuk anak yang saleh. Tetapi kalau isteri kita tak didik dengan agama, kesan dia sangat bahaya. Walaupun tuan-tuan kuat semayang, tuan-tuan meninggal, agama akan keluar daripada rumah tuan-tuan bersama dengan jenazah tuan-tuan. Bini kata, Alhamdulillah, orang tua ni tak ada siapa nak kerja semayang subuh, kita dah tak payah semayang dah. Dah boleh buka aurat, dah boleh kala-kala rambut dah, tak ada masalah. Agama dah keluar bersama jenazah orang tua kita ni. Ni kesan tuan. Maka sebab itu penting didik isteri dengan agama. Kenapa? Kerana isteri sangat dekat dengan anak. Sangat dekat dengan anak tuan. Dia mempengaruhi anak. Sebab ada orang cakap, Ustaz, saya pelik lah, anak saya tak berapa rapat dengan saya. Dia macam tak berapa suka dengan saya. Sebab didikan mak dia tuan. Cuba tuan tengok, ada setengah-setengah mak yang anak dia nakal-nakal, panjat masa kecil kan, panjat apa nama tangga ke, panjat pokok. Mak dia kata apa? Kau nakal lah, bapak kau balik aku beritahu bapak kau siap kau, mati kau kena pukul. Jadi dia set dalam otak dia yang paling tak guna kat rumah ni bapak. Dia balik mati aku. Dah lah jangan-jangan dekat rumah, balik-balik aku kena pukul. Jadi mak tu membentuk fikir ke anak dia tu, bapak lah paling tak guna. Sebab kalau bapak balik, engkau jahanam kau, siap kau kalau kau nakal. Ni tuan-tuan, didikan mak. Jadi Ismail, didikan mak dia, Hajar AS, wanita salihah. Buatlah seperti diperintahkan. Ringkaskan cerita. Kita tak cerita pasal di Mina, lontar batu, semua tak cerita. Ringkaskan cerita sampai waktu nak sembelih. Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail pergi ke satu tempat namanya Jabal Qurban, tuan-tuan. Jabal Qurban ni terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Ramai orang pergi umrah, kalau kita tanya, tuan pergi Jabal Qurban, dia kata tak pergilah Ustaz. Jabal Rahmah pergi minta jodoh. Minta jodoh, minta tambah. Banyaklah doa kat situ kan. Tapi Jabal Qurban tak pergi. Kenapa? Padahal semua bah pergi. Kenapa tak pergi? Sebenarnya pergi, tapi waktu tu kita dah tidur. Sebab biasanya mana-mana bas akan pergi Jabal Sur dulu, masuk Arafah, daripada Arafah akan pergi Jabal Rahmah. Dekat Jabal Rahmah sebagai jemaah naik bukit, doa atas bukit, lepas tu turun, beli jubah semua kat situ, makan es krim, semua macam-macam. Naik bas dah mengantuk, mutawih ceramah seorang-seorang kat depan. Sampai kat Jabal Qurban, mutawih kali belakang, tengok semua tidur, takkan nak kejut kan, tutup mic senyap-senyap je lah. Itu yang pergi umrah 10 kali pun tak pernah tengok Jabal Qurban. Jabal Qurban ni rendah tuan, tak tinggi, rendah je. Saya rasa tinggi sikit daripada surau tuan-tuan. Dan di atas bukit Jabal Qurban tu ada kubah kecil, kubah. Itu tapak tempat Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail. Sampai situ, apa berlaku? Nabi Ismail bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai ayah, kalau nak sembelih aku, ikat tangan dan kaki aku. Dia ajar ayah dia, bayangkan, dia nak kena sembelih ni. Dia ajar ayah dia cara macam nak sembelih dia. Ikat tangan dan kaki. Sebab tu setengah-setengah haiwan kita ikat tangan kaki dia. Nak ambil sunnah sebenarnya. Kemudian tanggalkan baju aku ayah. Baju aku ni tanggalkan. Kenapa? Di saat jipuku merindukan aku, maka bau baju ni akan mengingatkan dia kenangan dia bersama dengan aku. Dan aku khawatir darah terpecik kepada baju ini, kerana kalau darah kena ke baju ni, ibu aku akan sedih. Ni dia ajar ayah dia tuan-tuan. Setelah itu, wahai ayah, engkau terlungkupkan aku, jangan terlentangkan aku. Kenapa? Kerana seandainya kalau engkau terlentangkan aku, engkau akan kesian dengan muka aku, engkau tak dapat sempurnakan perintah Allah. Maka untuk itu, terlengkupkan aku. Dia yang ajar. Wahai ayah, yang terakhir, asahlah pisaumu tajam-tajam, supaya kamu dapat sembelih aku dengan satu sembelihan. Tanpa, kalau tak tajam tadi, kamu akan tersekat-sekat, akhirnya aku menjerit dan kamu tak dapat sempurnakan perintah Allah.
Sebab itu kita sembelih disunahkan untuk asah pisau yang tajam untuk mudahkan haiwan tu. Masya-Allah. Tuan-tuan kata ulama, Ibrahim alaihissalam buat semua yang anak disuruh. Pisau tu letak je dekat leher anak. Allah beritahu, saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Sayangnya aku dengan kau ni wahai Ibrahim, kau betul-betul taat pada aku. Dan apa berlaku tuan-tuan? Berbalik kepada kisah penciptaan manusia tadi, maka itu antara kisah yang Allah bangga di depan para malaikat. Wahai malaikatku, kata ulama, sebahagian malaikat sujud waktu itu, sebahagian lagi rokok pada Allah. Sebahagian sujud, sebahagian rokok. Malaikat bukan rokok sekejap-sekejap kan? Kita sujud lama pun tak tahan, rokok lama tak tahan. Malaikat bukan sekejap. Kita semayang ajak UPSR, cikgu panggil, semayang ajak untuk anak kita tu sujud lama. Bagi salam, cikgu, imam mana cikgu jemput ni? Tahun depan jangan panggil lagi, lama sangat dia sujud. Untuk anak kita tu sujud lama kita tak boleh. Malaikat sepanjang masa sujud. Tetapi pada hari Ibrahim letakkan pisau di leher anaknya, Allah beritahu, wahai malaikat, bangun daripada sujud kamu, bangun daripada rokok kamu, dongak kepada kamu. Orang utara kata langut kepada kamu. Langut, dongak, angkat kepada kamu, dan lihatlah apa yang hamba-Ku sedang berbuat. Aku berbangga dengan apa yang dibuat. Kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu, dulu kamu bertikai, kenapa nak cipta manusia, sekarang kamu tengok. Malaikat semua sebab tengok apa yang Ibrahim sedang buat. Dan Allah perintahkan, wahai Jibril, masuk ke syurga dan ambil kibas yang dikorbankan oleh anak Nabi Adam AS, gantikan dengan Ismail AS. Ini tuan-tuan, rentetan cerita tadi. Malaikat tengok bagaimana luar biasanya pengorbanan manusia yang ada perasaan, yang ada rasa sayang pada anak, rasa sayang pada isteri, rasa sayang kepada kehidupan dia, tapi semua dikorbankan untuk sempurnakan perintah kehendak Allah SWT. Berbeza dengan para malaikat, tak ada perasaan, tak ada kehendak, tetapi manusia ada kehendak, namun korbankan semua itu untuk sempurnakan perintah Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan, dahsyat korban Ibrahim AS. Jibril AS, kata ulama, pada hari itu begitu sebab membawa kibas di depan Ibrahim digantikan dengan Ismail, kata ulama, dengan begitu pantas mengikut kelajuan Jibril AS. Dan Jibril telah bertakbir menunjukkan betapa Jibril melihat begitu luar biasanya korban Ibrahim. Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ya Allah, Engkau lah yang maha besar, ya Allah, perintah Engkau lah segala-galanya. Untuk perintah Kau Ibrahim semua korbankan anak dia. Ibrahim AS menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Benar ya Allah, tiada Tuhan yang layak atas semua malaikat Engkau. Engkau lah yang maha besar, ya Allah. Untuk menyempurnakan perintah Engkau, apapun, walaupun anakku semua berkorbankan. Ibrahim AS bukan korban macam kita. Kita korban haiwan, itu pun 1/3 kita boleh ambil. Bayangkan, kalau kira tak kecil dah kan. Tetapi maha baiknya Allah. Umat dulu punya korban, nak tahu Allah terima ke tak, petirkan sampah. Tuan-tuan baca lagi riwayat dari cerita. Umat dulu kalau ada korban, nak tahu Allah terima ke tak, masa tu tahu. Petir sampah, hilang tu lembu tu tuan. Jangan kata daging, sok ekor pun tak dapat. Tak dapat apa. Jangan macam-macam, tak dapat apa tuan. Tapi umat ni 1/3 boleh makan, pun tak nak korban. Berkira-kira. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, Ismail AS dengar tak kebi ayah dia. Ismail telah jawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Benar ya Allah, Engkau lah yang maha besar, perintah Engkau segala-galanya, segala puji bagi Engkau. Allah suka takbir tu tuan-tuan, sampai kiamat kita ulang. Sebab itu Aidilfitri takbir pendek je, daripada lepas sembahyang maghrib sampai sebelum sembahyang raya, sekejap je. Tapi Aidil Adha dalam kitab Mu'tamad Musa sebut daripada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni dalam minggu depan 30 Julai. 30 Julai tu Khamis tu dah takbir dah. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari tuan-tuan. Sebab peristiwa takbir ni bertepatan dengan peristiwa korban. Sebab tu 5 hari. Hari tu raya dia orang kata, Ustaz, takbir tahun ni saya tak dapat tarik Ustaz. Bilal tarik seorang je. Lepas subuh pun dia pedal seorang, lepas maghrib pun dia seorang je, tak bagi can ke orang lain. Ni gaya dia ada, tuan-tuan tengok, Bilal pun tak larat tarik lah tuan-tuan. Dia bagi kat tuan-tuan punya mic. Tuan-tuan tarik lah berapa? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah SWT terima korban Ibrahim. Dan berlaku 2 sunnah Ibrahimiyah dalam bulan Zulhijjah, iaitu pertama haji, yang kedua korban. Kita tak dapat pergi haji, jangan tinggalkan korban tuan-tuan.
Kita boleh himpun duit untuk macam-macam perkara. Kita sanggup berkorban untuk pergi makan sepinggan 2 nasi, sampai ke Sungai Udang makan ikan bakar, sampai ke Kuala Sepetang makan mi udang, sampai ke Kelantan nak makan nasi kerabu, sampai ke Terengganu nak makan nasi dagang. Kerana sepinggan 2 nasi yang akhirnya jadi najis. Tetapi untuk akhirat kita tuan-tuan, masya-Allah, bila pengusi buka saja korban, kita nak buat korban tahun ni untuk surau kita. Berapa tu bahagian? Dalam insya-Allah dalam 800. Astagfirullah. Apa punya pengusi ni makan duit ke apa ni? Mahal sangat. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Sedangkan korban ni kiraan tahun. Kalau bil literik kita kira tahun, lebih mahal daripada korban. Katalah seketik 100 bulan. Setahun 1,200. Bil air 100 bulan contoh. Setahun 1,200. Bil Astro, bil U-Mobile, Maxis, Selcom, lagi dah macam-macam. Tol tiap hari. Berapa banyak tu, masya-Allah. Belum lagi bil dalam kurungan rokok. Tuan-tuan. Itu saya pun tak tahu nak kira lah, tuan-tuan kira. Berapa? Jadi kalau kira tahun, mahal tuan-tuan. Tapi untuk akhirat kita, ni bekal akhirat tuan-tuan. Dunia memang tak nampak korban ni, tapi di akhirat tuan-tuan akan nampak. Maka kalau disuruh tuan-tuan dia buat korban, tuan-tuan ambil bahagian. Jangan terlepas peluang. Dan tuan-tuan, masya-Allah, Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran tentang kemuliaan awal Zulhijjah. Allah sebut walayalin ashr. Demi malam ini hari yang 10. Berlaku 4 pandangan ulama dalam menyatakan tentang 10 hari. Yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah bersumpah ni. Kenapa? Kerana di situ menunjukkan bahawa daripada 360 hari, 10 hari ini kata Allah hari yang terbaik. Maka 4 pandangan ulama. Pandangan pertama kata 10 hari yang Allah sebut itu adalah awal Zulhijjah. Sekarang ni lah, ini malam 2 Zulhijjah. Kita masih lagi di awal, tuan-tuan. Ambil peluang. Yang kedua, pandangan kedua kata 10 itu adalah 10 awal Ramadan. Yang ketiga kata 10 itu adalah 10 akhir Ramadan. Yang keempat, 10 itu adalah 10 awal Muharram. Sebab dalamnya ada puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Baik, 4 pandangan ulama. Namun kata Al-Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah, seorang ulama yang sangat besar bermazhab Hanbali, Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah mengatakan bahawa hampir seluruh salafun salih menyebutkan bahawa 10 hari yang terbaik yang Allah sebut itu adalah 10 hari awal Zulhijjah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu orang ulama mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, antaranya ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang mengarang kitab syarah bagi Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari. Dia mengatakan bahawa kesimpulan yang paling mudah kita boleh buat, dia kata kalau dibicarakan tentang 10 malam yang terbaik daripada 360 hari, maka 10 malam akhir Ramadan yang terbaik. Sebab dihimpunkan segala ibadat pada malam-malam tersebut. Iktikaf, orang baca Quran, menghidupkan sepanjang-panjang malam, orang jamu, buka puasa, makan, macam-macam lah. Tetapi kalau dibicarakan tentang 10 hari siang yang terbaik, 10 hari awal Zulhijjah yang terbaik. Ini tuan-tuan, insya-Allah. Disunahkan untuk kita bersedekah, buat amalan-amalan yang baik, masya-Allah. Satu orang ahli sufi dipesan ke anak dia, wahai anakku, kalau tak boleh buat pahala, jangan buat dosa di waktu yang ada pahala. Ni tuan-tuan, dua benda yang berbeza. Satu buat dosa, satu buat pahala, kedua tinggalkan dosa. Ramai orang boleh buat pahala tapi tak boleh tinggalkan dosa. Jadi kata ahli sufi ni pada anaknya, jangan, kalau tak boleh buat pahala, jangan buat dosa di bulan ataupun di waktu yang ada pahala. Jadi maksudnya apa? Jaga percakapan. Orang kata apa buat kita, tahan. Ni awal Zulhijjah, saya nak ganjaran sisi Allah Ta'ala di akhirat. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Bahkan dianjurkan untuk kita berpuasa. Ada riwayat Imam Nasai cerita dianjurkan untuk kita puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Sebab itu ada setengah-setengah madrasah ataupun pondok ataupun setengah-setengah orang di tanah air kita juga berpuasa. Tak mampu nak puasa 9 hari, Ustaz, saya tak boleh lah puasa 9 hari. Sebab rumah saya sebelah kedai sate, asap masuk lah Ustaz, saya tak boleh tahan. Ataupun sebelah kedai lauk, tak boleh tahan lah, dia punya masak tu masuk kat rumah saya. Baik, tak boleh puasa 9 hari, maka usahakan puasa Isnin dan Khamis dalam 9 hari. Maksudnya kalau sekarang ni Khamis ni, besok lah
Esok, minggu depan Isnin, Khamis minggu depan, 3 hari depan. Ni tuan-tuan. Tak boleh, saya tak boleh Ustaz. 3 hari saya tak boleh. Tabligh ajak 3 hari pun saya tak nak, lagi 3 hari puasa. 3 hari tak nak. Tak boleh 3 hari, usahakan puasa 2 hari. 8 hari Tarwiyah, hari Rabu minggu depan, dan 9 hari Arafah. Hari Arafah, hari Khamis minggu depan. Ustaz, saya 2 hari pun tak boleh Ustaz. Tak diskaun ke? Ada diskaun. Last 1 hari puasa. Bila? Khamis depan, hari Arafah. Tuan-tuan catat kat jadual tuan-tuan. Pesan kat isteri, kat anak-anak, keluarga, semua kawan-kawan kita ajak puasa. Sebab dalam hadis yang sahih, puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu, setahun akan datang. Hadis sahih tuan-tuan. Maka usahakan untuk puasa. Di Arab, orang-orang Arab tuan-tuan di Mekah, Madinah, mereka kalau buka puasa akan sedia satu jenis air namanya Sibian. Sibian ni dia macam nak air sirap, nak macam air rozal. Air ni keluar bulan puasa je tuan. Macam kerbau guling lah, keluar bulan puasa je. Tetapi hari Arafah, waktu nak buka puasa, air ni dijual di Mekah dan di Madinah. Nak bagi tahu orang Mekah sambut hari Arafah punya puasa berbuka tu macam Ramadan. Meriahnya, subhanallah. Ni tuan-tuan, kita usaha tuan-tuan untuk puasa. Catat kat jadual. Khamis minggu depan saya nak puasa, masya-Allah. Adik-adik semua puasa. Niat. Paling kurang 8-9 Rabu Khamis, hari Tarwiyah, hari Arafah. Itu usaha tuan. Dan hari Arafah tu doa begitu makbul di padang Arafah. Kalau ada kawan-kawan kita yang dulu Mekah pergi haji, WhatsApp dia pesan minta doa. Kadang orang yang minta kirim doa ni satu juga. Di Arafah ni tuan, masa memang panjang. Masa yang panjang. Tetapi orang yang pergi haji tu kadang dia nak doa untuk diri dia juga. Jadi kita kalau nak pesan doa, kirim doa, jangan panjang-panjang. Minta yang pendek-pendek. Tuan, doakan saya panjang umur, murah rezeki, dikekalkan dalam iman. Cukuplah. Senanglah kau tu, insya-Allah. Yang ni boleh. Yang ni boleh. Yang ni tuan-tuan boleh jadi tuan-tuan lah orang pertama didoakan. Sebab senang. Ini dia bagi kita kertas dekat KLA, Ustaz, nanti hari Arafah doa untuk saya. Tapi jangan buka awal tau, hari Arafah baru buka. Kita pun buka. Ya Allah. Punya panjang kertas dia, rupanya semua cerita dalam tu. Dia bergaduh dengan bini dia pun dia cerita. Kita tak pernah tahu dia bergaduh dengan bini, kita tahu hari Arafah. Rosak fikir kita tuan-tuan. Jadi kita nak kirim doa kat orang, kirim yang mudah-mudah. Nabi beritahu yassiru wala tu'siru, jangan susahkan orang, mudahkan orang. Ni kita minta doa. Malam tu nak tuan-tuan, ialah malam Aidil Adha. Malam nahar dipanggil. Bertembung dengan malam Jumaat. Malam Jumaat ni malam makbul. Malam Aidil Adha malam makbul. Subhanallah. Alangkah rugi kalau kita tak beribadah pada malam tuan-tuan. Ni hari yang 9 ni pun makbul, masya-Allah. Apatah lagi malam tu, subhanallah, kemuncak dia tuan-tuan. Jangan kita lepas. Kalau boleh kita hidupkan sepanjang-panjang malam. Ustaz, saya tak biasa Ustaz hidupkan sepanjang-panjang malam. Kita usaha tentang malam tu. Kita try. Saya tengok bola sepanjang-panjang malam, biasa dah pernah buat dah. Tapi bangun malam ni Ustaz, faham-faham je lah. Kita try tuan. Tak mampu juga, kita usahakan untuk hidupkan macam malam ni. Di antara maghrib dan isyak kita hidupkan. Tak boleh juga, jangan tinggal. Tuan-tuan balik kampung ke apa ke, saya tak tahu tuan-tuan berada di mana pada malam tu, tapi jangan tinggal paling kurang sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Sebab dalam hadis disebutkan sembahyang isyak dan subuh berjemaah dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Jangan kita terlepas tuan. Sangat makbul malam tu. Orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah Ta'ala akan hidupkan hati dia di saat hati-hati manusia mati. Jangan main-main tuan, dahsyat malam tu. Besoknya hari Aidil Adha. Lepas sembahyang raya, tak ada amalan yang lebih Allah Ta'ala cinta melebihi daripada korban. Maka kita berkorban tuan. Sehingga ada pendapat yang mengatakan, Ibn Abbas mengatakan, kalaulah satu orang yang begitu miskin sangat, bersamamu muka dia tiap-tiap episod, memang susah sangat tuan. Tak ada muka lain ke? Dia paling susah kat sini. Muka dia tiap episod susah. Dia kumpul-kumpul duit sampai hari korban hanya mampu beli ayam dia. Dia sembelih ayam pada hari korban. Diterima untuk dia. Sebab dia tak pernah makan ayam dalam hidup. Daging jauh sekali. Dikumpul duit kita tahun lepas, kumpul hanya mampu beli ayam. Dia sembelih pun untuk orang macam ni yang begitu fakir, begitu miskin, diterima. Sebab niat dia tu nak berkorban. Dia sengkang perut dia, kumpul duit sikit dapat beli ayam. Kita tiap-tiap hari makan chicken chop. Jadi tuan-tuan, rugi kalau kita tak berkorban.
Tuan-tuan ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, hari besoknya 11, 12, 13 hari tasyrik, juga hari yang makbul di sisi Allah. Maka tuan-tuan, kita jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan, masya-Allah, untuk menghidupkan hari-hari yang begitu berkat ini tuan-tuan, yang mana Nabi sebut dalam hadis bahawa Allah Taala begitu memuliakan ini 10 hari awal Zulhijjah ni. Maka jangan lepaskan peluang. Pesan kepada anak isteri kita, keluarga kita, supaya semua dapat ambil bahagian, dan tak ada seorang pun di kalangan kita, keluarga kita, ahli qaryah kita, jiran tangga, sahabat-sahabat, adik-beradik kita dekat ataupun jauh, mereka kita pesan dekat dia supaya dia hidupkan 9 hari, 10 hari awal Zulhijjah, hari yang berkat, dan jaga percakapan, masya-Allah. Sebab percakapan jadi doa. Lagi-lagi pada isteri kita pesan, nak marah anak ke apa, ini awak kena ingat ni betul-betul. Ni saya cakap serius dengan awak ni, beritahu dekat dia. 10 hari awal Zulhijjah ni ustaz tadi pesan hari yang makbul. Awak nak marah ke anak, awak jangan cakap bukan-bukan, sebab makbul. Maulana Zakaria kata ramai orang yang menyesal atas doa ni. Contoh, anak dia suruh pergi kedai beli gula. Anak balik lambat, jumpa kawan ke apa, dia pun cakap, lembab betul lah anak aku ni. Anak tu akan jadi lembab tuan. Sebab doa mak dia makbul di waktu yang makbul. Jadi hati-hati, jangan main-main dengan doa tuan. Bagilah kismis minda 10 botol ke, Examo 18 botol, Al-Fatih 20 katen pun tak pandai-pandai. Sebab mak dia pernah doa, anak dia lembab. Ni bahaya tuan. Lepas tu Maulana Zakaria kata ramai orang menyesal atas doa yang pernah didoa. Sebab itu kita hati-hati. Semoga Allah terima semua. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian saya terkasar bahasa, terlanjur bicara, silap kata. Saya mohon maaf tuan-tuan, saya minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya cakap saya sini dapat amal, tuan-tuan yang dengar dapat amal, dapat sampaikan. Yang paling penting kita hidupkan tuan-tuan. Ini dah malam kedua dah tuan-tuan, berlalu dah 1 hari. Ini hari kedua, kita usahakan banyakkan bacaan Quran. Bahkan kalau tuan-tuan dah tengok video Ustaz Samsuri, satu ulama di Kedah, dia baca satu hadis, setiap amal dikanda 700 kali ganda. Subhanallah. Sehingga dia kata apa? Satu huruf, macam adik ni baca Quran kan, bukan satu surah, satu huruf Allah bagi 700 kali ganda. Subhanallah. Jadi kita banyakkan baca Quran dalam bulan yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Tangguh majlis dengan tasbih kibarah dan solat as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga